Apabila ke bawah duli Yang Maha Tuanku Sultan menyebut tentang peranan Dewan ini sebagai badan penggubal undang-undang, tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menjelaskan semula kedudukan negeri dalam perlembagaan persekutuan. Kuasa bagi perundangan menurut perkara 77 perlembagaan persekutuan adalah bukti bahawa kuasa yang dimiliki persekutuan adalah setakat mana yang telah diserahkan oleh negeri-negeri kepada persekutuan dalam perjanjian pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia. Kuasa baki perundangan atau dalam bahasa mudah membawa maksud apabila negeri menyerahkan kuasa kepada persekutuan, kuasa perundangan kerajaan persekutuan adalah hanya terhad kepada senarai persekutuan dan senarai bersama, manakala selebihnya atau bakinya adalah milik negeri sepenuhnya. Tidak dinafikan apa yang telah diserahkan itu adalah sudah terlalu banyak. Kenapa kerajaan persekutuan diberi kuasa yang banyak? Adalah kerana keperluan yang mendesak pada ketika penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan ketika penubuhan Malaysia, yaitu keperluan untuk mengekang ancaman komunis yang berleluasa di Asia Tenggara melibatkan negara Malaysia, Vietnam dan Indonesia. Untuk menyelamatkan Malaysia daripada ancaman komunis, maka perlulah sebuah kerajaan persekutuan yang kuat pada ketika itu. Namun kini ancaman itu telah tiada. Sebagaimana semua negara di dunia ini mengalami perubahan dari sudut politik, tidak mustahil suatu hari nanti di masa depan, Persekutuan Malaysia juga akan mula berubah melalui undang-undang dan secara berperlembagaan ke arah negara yang bersifat lebih demokratik dengan proses desentralisasi kuasa berlaku dari pusat ke negeri dengan memberi lebih autonomi kepada negeri-negeri. Meneliti perkembangan yang berlaku khususnya di negeri Borneo, proses ini telah mula berjalan. Penumpukan kuasa adalah satu risiko kepada pemerintahan bersifat tyranny, manakala pembahagian kuasa yang lebih adil adalah satu sifat negara demokratik. InsyaAllah berbekalkan semangat yang disuntik oleh ke bawah duli Yang Mulia Tuanku Sultan, kerajaan negeri akan memikirkan langkah wajar untuk terus memperkasakan kuasa-kuasa negeri mengikut tertib-tertib perundangan. InsyaAllah inilah langkah The Greater Kedah. Untuk menunggu proses ini berjalan mungkin mengambil masa yang lama kerana memerlukan sokongan dan dorongan politik serta kepahaman dan sokongan seluruh rakyat negeri ini. Tapi saya ingin tegaskan bahawa semua kerja-kerja yang kita buat di negeri ini bermula pada bulan Mei 2020 sampailah sekarang ini, semua pemusatan pemikiran dan tenaga kita adalah untuk mengajak seluruh rakyat negeri ini berasa cinta kepada negeri ini, bukan menimbulkan rasa kasih dan cemburu. Kalau ada orang luar pada Kedah, duduk di luar kah, duduk di mana kah, duduk di angkasa kah, hari-hari duduk tikam kita secara maya ataupun secara fizikal, kita sebagai orang Kedah wajib ada rasa cemburu untuk mempertahankan negeri kita ini. Sebab tu saya bangga, saya berasa seronok bila duk tengok di TikTok, kami orang Kedah, kami tak kata seronok, kami kata syok. Kita berasa seronok bila ayat-ayat seumpama itu dilontarkan di medsos, di platform apa sekalipun untuk menimbulkan kecintaan rakyat Kedah kepada negeri ini. Kita kena sedar di seluruh negara ini, negeri ini negeri paling lama kerajaannya bertapak. Bukan saja bermula 1136 apabila Praamawangsa mula memeluk agama Islam, tapi sebelum pada itu negeri ini telah menempa sejarah besar dalam tamadun dunia apabila menjadi negeri industri besi sebelum Masihi lagi. 700 sebelum Masihi, negeri ini sudah menjadi sebuah negara besar.
Wilayah kita mencakupi satu wilayah yang sangat agung. Jadi Kedah ni bukan koman. Barang siapa yang berhasrat, berhajat, bercita-cita untuk memperlekehkan negeri ini, kami akan tantang habis-habisan. Sebab tu, bila ada menteri mai, bila ada timbalan menteri mai, bila ada siapa-siapa pun mai, buat macam negeri ini tak ada tuan, kita kecil hati. Kita berasa, hang ni siapa? Awak buat aku tu. Ada menteri pertanian mai banyak kali, sekali tak pernah jemput kita. Lepas tu kutuk kita kerana tak sambut dia. Dia perangai memang lagu tu dah saya kenal dia lama. Dia mai ikut dan mai cepat jalan, mai kutip kopi. Tapi tak habaq kat kita. Woi Mat, hang menteri Mat. Hang bukan mai sebagai presiden parti, hang sebagai menteri. Hang kena hormat tuan negeri ni. Negeri ni ada raja, ada sultan, ada kerajaan. Kena maklum. Hang mai tengok padi, mai tengok beras. Wilayah ni kisah. Walaupun ada tu bawah Kementerian Pertanian. Kena jemput esko pertanian kita pi. Betul tak betul? Berani kata tak betul? Saya nak kita bersikap sebagai negarawan. Bila kita sudah diberi amanah kedudukan, pangkat, jawatan ini, kita mesti bersikap sebagai negarawan, bukan ahli politik lagi. Bertindak sebagai seorang menteri, bertindak sebagai timbalan menteri. Datang sini, komen pasal LRA kita semua. Panggil SQ kita, hadir dalam mesyuarat. Bentang dalam mesyuarat faktanya apa, kedudukannya apa, bincang elok-elok. Jangan pipi tengok, buat kenyataan media seolah-olah kita tak tahu apa. Bila kita tidak dijemput, kita tak tahu kedudukan. Dia nak cakap pun dia tak tanya kita. Kita pun ada hak kita tahu. Tapi dia tak tanya kita. Itu saya marah. Amai negeri ini cakap sansing. Negeri ini adalah tuan dia. Apa yang kami tahu, hang kena tahu. Dan apa hang nak kata, habaq kami dulu. Habaqlah mesyuarat. Sebagai seorang pemimpin, negarawan yang melaksanakan tanggungjawab negara. Dia kena sikap lagu tu. Bukan pergi tengok-tengok, lepas tu buat sidang akhbar, kutuk kita. Dalam tanah kita. Mana ada orang tak marah aku tu? Saya ada hak untuk marah. Saya hang mai buat aku tu. Pemai semang elok-elok. Saya tak marah. Saya kalau kenal saya, hampa berguli ni dengan aku. ni dia. Ni saya. Sungguh. Saya boleh berkawan lebih rapat dari hampa yang hampa jangkakan. Saya boleh pijuh lebih daripada itu. Tapi kena bersikap yang betul. Tuan-tuan sekalian, kita nak mereka bersikap yang betul dengan kita dan kita sentiasa sebuka untuk bersikap yang betul sebagai hubungan negeri dan persekutuan. Persekutuan tak akan ada kalau negeri-negeri tidak menyerahkan kuasa negeri kepada persekutuan. Negeri ini wujud lebih dulu daripada kerajaan persekutuan. Dan semangat ke negeri ini mesti ditanam, mesti dipupuk, disemai, dicakap hari-hari supaya orang faham kita bukan second class punya kerajaan. Kita ada kerajaan kita sendiri. Dan kita pinjamkan, kita serahkan berdasarkan perjanjian. Dan dia laksanakan kuasa dia, menjalankan kuasa dia. Mesti berlandaskan perjanjian tu. Tak boleh mengenepikan kita atas faktor politik. Walaupun kita parti berlain. Tapi atas dasar perjanjian, penyerahan kuasa pembinaan penubuhan Malaysia, dia kena melaksanakan tanggungjawab. Dia berdasarkan perjanjian itu. Tak boleh nak jumpa pun tak mau. Merayu tak mau dengar. Menitik yak mata kita. Jangan buat kita lebih kurang. Saya tak marah kat siapa-siapa. Saya kata siapa yang pedih, siapa makan cabai dia pedih lah. Janganlah buat kerja macam tu. Saya nak maklum kepada Dewan Mulia ini sejak bulan November tahun lepas, tahun 2022. Majlis Tindakan Pembangunan Negeri yang dipengerusikan bersama oleh seorang menteri dan saya. Tapi kuasa memanggil mesyuarat diberi kepada menteri itu. Sampai sekarang ni tak pernah buat mesyuarat lagi. Agensi negeri dan persekutuan tak boleh mesyuarat sampai sekarang. Tak panggil mesyuarat. Saya tak boleh panggil mesyuarat.
Kuasa tu duduk kat dia. Bila tak mesyuarat, kita nak selaraskan program kerajaan negeri dan sekutu macam mana? Saya dah maklum dalam mesyuarat dengan Perdana Menteri. Tukar menteri ni. Saya cakap terus terang. Diminitkan. Tapi tak tukar je lah. Dah dia sibuk, tak ada mai. Tukar menteri lain. Dia kena mai, panggil mesyuarat, kita pergi duduk sekali, bincang. Tu cara buat kerja. Jangan mai sengak-sengak. Bila awak sana lawak sini, lepas tu buat statement, tiba kita. Itu cara cari gaduh, bukan cara buat kerja. Ni timbalan menteri. Apa? Menteri ayak apa tu? Orang Johor tu. Tahulah jadi timbalan menteri pun. Tapi buat kerja bagi betul. Mesyuarat Majlis Tindakan Negeri. Majlis Tindakan Negeri ya. Mesti dibuat. Dan menteri yang diberi tanggungjawab mempengerusikan jawatankuasa itu mesti panggil mesyuarat segera. Saya sebut itu di Dewan yang mulia ini. Kalau tak boleh dia mengadakan mesyuarat, tolong ganti orang lain. Sidang, tolong abang. Bati you lah. Sirsa Agung. Abang kat dia. Mai mesyuarat dengan kita. Jangan buat kita lebih kurang. Boleh? Maklum. Terima kasih, Sidang. Mohon sama-sama bertolak ansur lah. Bukan, saya mau dia ada mesyuarat. Tolak ansur apa lagi? Setahun lebih tak mesyuarat. Dia tak main. Ya, kalau ada jemputan nanti saya akan. Dia main pemimpin melawak ikut dalam mesyuarat tak mau buat. Macam mana kita nak tahu perkembangan? Dia kena tahu perkembangan kita. Maklum. Daripada mulut kita. Baik, terima kasih. Kan marah. Kau dua. Macam ni.